Chemistry is awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Okay, jumpa sekali lagi guys yang kedua. Okay, jadi hari ni untuk tutorial kali ni actually adalah kesinambungan lah kesinambungan ataupun continuity daripada di mana kita stop pagi tadi lah. Jadi kita akan sambung di mana kita stop. Alright. Jadi kita teruskan je lah saya tak nak buang masa. Kita teruskan dengan tutorial kita pada petang ni. Okay guys, kalau you guys masih ingat dalam lesson kita sebelum ini saya tinggalkan you all dengan this question. This question. Sebelum ni dalam the previous lesson, apa yang kita discuss adalah tentang quantum numbers yang melibatkan atom yang ada satu saja elektron. For example macam hydrogen atom. Kan, hydrogen atom. Sekarang ni what if kalau kita ada atoms yang mempunyai more than one electron. Jadi adakah cukup untuk kita nak describe elektron itu just dengan 3 quantum number sahaja, n, l dengan m? So, jawapannya tak cukup. Kena ada satu lagi quantum number guys. Ada satu lagi quantum number yang perlu kita assign pada elektron, especially melibatkan atoms yang mempunyai lebih daripada satu elektron. Jadi this quantum number ni adalah quantum number yang keempat lah, ataupun disebut sebagai the fourth quantum number yang dikenali sebagai electron spin quantum number. Okey, dan nanti juga dalam bila kita membincangkan tentang quantum number yang keempat ni guys, kita akan tengok juga dalam sesuatu orbital itu actually ada limit tau. Ada limit maximum number of electrons that can occupy satu orbital. Nanti kita akan tengok berapa sebenarnya kan untuk satu orbital tu, berapa maksimum elektron yang boleh diisi. Okay guys. Dan of course when it comes to atom yang mempunyai lebih daripada satu elektron ini, so dia punya orbital energy level tu akan lebih kompleks lah. Sebab apa? Sebab elektron ni banyak kan, elektron ni banyak. Jadi kita akan ada pelbagai aras tenaga dan juga pelbagai orbitals yang akan diisi dengan elektron. Okay. Jadi kalau kita tengok balik sekali lagi, you guys telah pun diajar the first three lah. Maksudnya you guys dah belajar tentang principal quantum number. You guys dah diajar tentang angular momentum quantum number, L. And recently, this morning, you guys pun dah diajar berkaitan dengan magnetic quantum number. And for this lesson guys, kita akan tengok pada quantum number yang terakhir ataupun the fourth quantum number, what we call as electron spin quantum number, ataupun kita labelkan dia sebagai inilah sebagai S. Alright. Okay, teruskan. Okay guys. So sebelum kita nak cerita saya nak ceritakan pasal quantum number yang keempat ni ataupun electron spin quantum number ni. One thing that I would like you guys to keep in mind, guys, ingat setiap orbital contohnya macam dekat sini kan, kita ada orbital 3s, kita ada 3p orbitals, okay, kita ada 3d orbitals kan. Okay, sekarang kita tahu 3s ada satu orbital kan, 3p ada 3 orbital kan, dia ada 3px, 3py dan 3pz. Dan sama juga dengan 3d. So 3d juga ada 5 different orbitals. Kita ada dxy, dyz, dxz, dx squared, y squared dan dz squared. So that's why ada 5 orbital. Okay guys, walaupun kita ada pelbagai orbital dekat sini guys, tapi you guys kena ingat setiap satu orbital ni guys, setiap satu orbital ini maximum number of electrons yang boleh mengisi satu orbital dalam satu masa adalah 2 sahaja. So ingat guys okay, an orbital can only be occupied by 2 electrons at maximum. Maksudnya satu orbital hanya boleh diisi dengan 2 elektron sahaja. For example, kalau orbital, kita ambil contoh orbital 3s for example 3s. Okay, 3s ada berapa elektron boleh isi? Ada 2 saja elektron boleh isi dalam 3s. Okay, kalau 3p, kita tengok 3p ada berapa orbitals? 3p ada 3 orbitals kan? Jadi kalau setiap orbital boleh isi 2, jadi kalau the whole of 3p orbitals ni, berapa maksimum elektron boleh diisi? 6. Yeah, 6 lah. 6 elektron. Jadi maksimum dia 6.
Ini maksimum 6. Dan when it comes to 3D, so since 3D orbitals consist of 5 different orbitals, ada 5 orbital dan setiap satu orbital itu maksimum 2 elektron. Jadi untuk orbital 3D ni guys, maksimum elektron yang boleh occupied these 3D orbitals are 10 electrons. Okay, ada maksimum adalah 10. Okay, but do keep in mind, satu orbital hanya boleh mengisi 2 elektron sahaja. Okay, inilah kita nak cerita sekarang ni. Sebab apa? When it comes to kalau atom itu contohnya macam hidrogen kan. So hidrogen tak ada masalah sebab dia 1 elektron sahaja. Sekarang ni kita nak tengok kalau suatu atom itu ada lebih daripada 1 elektron. Macam mana dengan quantum numbers dia? Okay, macam mana quantum numbers dia? So that's why untuk case macam ni guys, we need to consider the fourth quantum number, apa yang disebut sebagai electron spin quantum number. Pun kita boleh gambarkan macam lah, nombor kuantum putaran elektron. Okay, putaran elektron. Okay, nanti saya akan cerita kenapa dia guna istilah electron spin kejap lagi after this. Alright. Guys, S ni ataupun electron spin quantum number ni, dia mewakili apa tahu sebenarnya? Dia mewakili the direction of an electron rotation on its own axis. Okay guys, dia macam ni tau. Elektron ni kita gambarkan dia macam satu partikel yang berbentuk spherical lah. Satu spherical di mana dia boleh berputar tau pada paksi dia. Dan dia ada 2 saja putaran elektron ni guys. Satu dia akan putar arah clockwise ataupun dia boleh berputar pada paksi dia arah anti-clockwise. Itu dikatakan dengan yang dikatakan dengan statement ini, direction of an electron rotation. So meaning that elektron ini guys, dia ada 2 possible motions. Dia ada 2 pergerakan yang possible. Sama ada dia spin clockwise, ikut arah jam, dan satu lagi dia akan spin anti-clockwise, lawan arah jam. Okay, so seterusnya right. Dan kalau in terms of the values, of course lah kan, kalau kita cerita pasal quantum number ni mesti kan ada nilai dia. Contohnya macam N ada nilai dia, L ada nilai dia, M ada nilai dia kan. Okay, so untuk S ni guys, since the motion of electron ni cuma ada 2 sahaja motion dia, sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. So that's why guys, untuk S ni, electron spin quantum number ni, kita akan ada 2 values. Okay, dia ada 2 values. And what are these 2 values? Kita akan ada sama ada positive half or minus half. Okay, positive half ataupun minus half. Dan guys, sekali lagi saya ingatkan dia punya nilai tu tak ada maksud tau. Jangan fikir kenapa setengah. Apa maksud setengah tu? Jangan tengok pada nilai dia tu. Tengok pada bilangan quantum numbers itu. Jadi sekarang ni kalau kita ada positive half, itu merujuk kepada satu motion of electron, and negative half juga akan merujuk kepada another motion of electron. So boleh jadi positive half itu clockwise, negative half itu anti-clockwise. Tapi tak semestinya. Boleh jadi juga negative half itu clockwise, okay, positive half itu anti-clockwise. Yang penting dekat sini guys, dia untuk S value ni, dia akan ada 2 nilai. Okay, 2 nilai untuk mewakili sama ada elektron itu bergerak clockwise. Okay, dia punya putaran bukan pergerakan tau, dia punya putaran itu. Putaran dia clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, macam inilah. Ni kalau kita tengok dekat diagram dekat bawah ni. See, ni satu contoh. Ini dia pusing secara anti-clockwise lah. Ini dia punya paksi dia. So kita gambarkan ini adalah elektron. So elektron dia akan spin tau. Okay, kalau you guys susah nak imagine benda ni, macam lah kata kalau you guys ada marble kan, guli kecil tu, you letak atas table, cuba you spin. Kalau you spin ni dia berpusing arah anti-clockwise, so itu S dia negative half. Kalau you spin dia, okay, ikut arah jam, so itu adalah kita sebut sebagai spin dia clockwise lah, ataupun kita sebut sebagai dia punya S value dia adalah positive half. Jadi ini yang berlaku pada elektron guys. Dalam sesuatu orbital, okay, kita dah bincang tadi kan, maksimum satu orbital boleh diisi oleh 2 elektron. Guys, pernah tak you guys bayangkan? Bayangkan. So kita saya nak ambil momen ni sekejap. Cuba kita balik semula kepada zaman you all SPM dulu. Masa you all belajar kimia dekat SPM dulu kan. Okay, bila you lukis petala elektron, kan you akan buat macam ni kan. Ini nukleus.
And then you akan buat dia punya orbit. Kan dia punya orbit kan. Okay. Kita tahu ini petala yang pertama kan, you guys belajar. And then bila you buat elektron, you akan buat macam mana? You akan buat dua macam ni. Betul tak? Ingat lagi tak? Dua. Lepas tu aras tenaga yang kedua, you akan buat dua okay. Dua macam ni. Do you guys still remember? Ke dah tak ingat dah? Ingat lagi tak? Ingat. Good. Macam ni kan you belajar dulu kan? Okay. Saya nak tanya. Tak tahulah kalau ada yang pernah terfikir masa SPM dulu kan. Pernah tak you guys terfikir kan? Okay. X ni mewakili elektron. Kan elektron. X ni elektron, another X ni elektron. So kalau X dua-dua ni adalah elektron, macam mana kita boleh letak elektron itu side by side? Macam mana kita boleh couplekan elektron ini? Sedangkan elektron is negatively charged. Another electron is negatively charged. Bukankah sepatutnya negatif dengan negatif, it should repel kan? Dia sepatutnya menolak. Tapi macam mana dia boleh duduk sekali dua rapat macam tu? So itu tak saya rasa kalau siapa yang terfikir masa tu memang hebat lah. Kan? Tapi sebenarnya guys, dia ada kaitan dengan elektron spin quantum number. So kenapa dua-dua elektron itu boleh berdekatan macam itu? Disebabkan oleh setiap elektron itu, setiap sepasang elektron itu, kan, dia mempunyai spin yang berbeza. Spin yang berbeza. Sebab itu dia boleh duduk dalam satu orbital yang sama. Sebab kalau spin dia kalau spin dia sama, so dia akan repel, dia akan menolak. Dia macam ni lah kalau kita ambil contoh macam magnet. Kan? Magnet kan? Magnet, kalau kita tengok magnet tu, magnet kalau kita letak pole dengan pole yang sama, dia akan menolak kan? Contohnya north dengan north, you letak dia, cuba you nak rapatkan, memang sampai bila pun tak boleh melekat kan? Tapi kalau kita letak dua magnet yang berbeza dia punya pole, dia punya kutub dia, so apa berlaku? This magnet akan melekat kan? Akan melekat. Sebab apa? Sebab dia mempunyai opposite pole. Sama juga dengan elektron. Untuk suatu orbital guys, okay, kan kita tahu ada dua elektron. Dan untuk dua elektron ini, dia nak mengisi this orbital, both of these electrons mesti mempunyai different spin. Or else, dia takkan boleh berada dalam satu orbital yang sama. Okay, so daripada situlah datangnya dua numbers ini, negative half dan juga positive half guys. Okay, alright. So ini tentang ni, inilah tadi yang saya cakap tadi kita boleh gambarkan spin of electron ni, dia macam medan magnet lah ataupun kutub pada magnet tu kan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, right. So katakanlah ini mewakili elektron lah. Kalau satu elektron spin clockwise, satu lagi spin anti-clockwise. Jadi dua-dua ni boleh berdekatan. Boleh berada dalam orbital yang sama. Sebab apa? See, dia punya kutub berbeza. So maksud kalau in terms of the magnet tu, magnet kan, dia akan boleh melekat lah. Dia tak akan repel, dia tak akan menolak. Okay, dan guys, nanti kita akan tengok, you guys akan diajar elektron dalam orbital ini, kita akan gunakan arrow untuk mewakili elektron. Okay, arrow di mana arrow yang pointing ke atas, satu lagi lah arrow yang pointing ke bawah. Okay, contohnya lah contoh katakanlah kita ada satu orbital. Okay, katakanlah for example okay, baru keluar. Okay, orbital 3s. Jadi sekarang kita tahu orbital 3s ni boleh diisi maksimum 2 elektron. So dua-dua elektron ini mesti mempunyai spin yang berbeza. So macam mana kita nak gambarkan dua elektron dengan spin yang berbeza ni? Ini saya cakap tadi, kita akan gunakan arrows. Okay, anak panah. So satu kita akan letak anak panah pointing upwards, pointing ke atas, and the other arrow dia akan pointing ke bawah. Jadi nampak tak? Satu orbital dia mesti arrow dia macam ni. Kita tak akan jumpa dalam satu orbital for example, dua-dua arrow dia ke atas. Ataupun dua-dua arrow dia ke bawah. Like this. So this won't happen guys. Kenapa tak berlaku macam ni? Kenapa tak berlaku macam ni? Kalau dua-dua arrow ke atas, apa maksud dia guys? Dia menolak. Dia akan menolak lah sebab spin dia sama. Kan saya dah berulang kali bagi tahu dalam lesson yang sebelum ni pun, kita gambarkan orbital dan orbital ni macam bilik lah. Okay. Aras tenaga tu macam floor, macam tingkat. Kan, first floor, second floor, third floor. And these orbitals, kita bayangkan dia macam bilik, satu bilik, satu room, satu bilik. So dalam bilik itu pula,
Maximum occupant dia ataupun maksimum penghuni dia adalah 2 orang. 2 orang. Dan 2 orang ni mesti mempunyai spin yang berbeza. Kan dia tak boleh spin yang sama. Kalau spin yang sama dia tak ngam. So dia takkan boleh duduk dalam bilik yang sama. So untuk membolehkan 2 orang ni berada dalam this so-called bilik yang sama ni guys, so these 2 persons ataupun these 2 orang ni mesti mempunyai opposite spin. Barulah dia boleh occupy the same room ataupun the same orbital lah kalau in terms of electrons. So that's why dalam case ni kan setiap elektron yang berada dalam satu orbital itu dia mesti mempunyai different S value. So kalau satu itu nilai dia positive half, the other one must be negative half. Sebab kalau kita buat dua-dua arrow ke atas, apa maksud dia? Maksud dia dua-dua ni positive half. Ataupun dua-dua negative half. Tak boleh lah sebab spin dia sama. So dia akan repel, dia akan menolak. Okay, cuma satu saya nak ingatkan kat sini guys. Dia tak semestinya tak semestinya positif ni mewakili arrow ke atas. Tak. Boleh jadi juga positif tu untuk arrow ke bawah. Okay, negatif tu untuk arrow ke atas. Yang penting dekat sini, dalam satu orbital, kalau ada 2 elektron, dua-dua elektron itu mesti mempunyai different values of S. Tak boleh ada dua-dua elektron itu nilai S dia yang sama guys. So itulah apa yang kita sebut sebagai electron spin quantum numbers. Alright. Inilah tadi. Saya nak tunjuk dekat you all kan. Kita bayangkan, kita gambarkan orbital ini macam satu bilik. Okay, satu bilik yang ada 2 katil. Cuma yang menariknya guys, katil dia ni orientasi dia berbeza. Satu katil, kepala katil dia macam ni. Satu lagi katil, kepala dia macam tu. Nampak tak? So dia macam tu dia katakan. Yang kita gambarkan macam itulah dalam satu orbital. Ialah satu orbital macam satu bilik. Dalam bilik itu ada katil. So katil itu dia punya orientation berbeza. Sebab apa? Kalau orientation dia sama, dua-dua katil akan tercampak keluar. Ini katil mungkin dibuat daripada magnet kot. So dia tak boleh sama dia punya kutub tu kan. Okay, so that's why untuk membolehkan these 2 bits berada dalam same room, so dia mesti kita kena susun dia pada different orientation lah. Satu kepala ke atas, satu kepala ke bawah. Okay, jadi apa berlaku? Bila datang penghuni yang akan menghuni bilik ni, berapa maksimum yang boleh masuk? 2 orang. Okay, dah bila 2 orang ni nak tidur, satu kena tidur macam ni, satu kena tidur macam ni lah. Dia tak boleh dua-dua tidur pada posisi yang sama. Nanti dua-duanya kita campak keluar daripada bilik tu. So kita gambarkan macam tu guys. Kita gambarkan orbital ni macam tu lah. Dia macam suatu bilik yang agak special dan unik ni. Di mana mesti kena penghuni dia mesti opposite spin. Kalau spin dia sama, jangan haraplah dua-dua itu boleh occupy the same room. Ataupun in the case of electrons, dia tak akan boleh occupy the same orbital. Okay guys, tu sedikitlah saya bagi satu analogi lah. So hopefully you guys akan lebih clear tentang apa yang kita gambarkan dengan S ni, S ni ataupun electron spin quantum numbers. Okay, so dengan quantum number yang terakhir tadi, maka guys lengkaplah. Kita dah already completed with the set of 4 quantum numbers. Okay, ingat ni guys every time bila kita sebut quantum numbers ni, dia datang dalam set of 4 ni. Mesti kena ada 4 ni. Apa yang 4 ni? Itulah kita ada N, L, M, S. Jadi maksudnya guys, setiap elektron yang berada di dalam orbital, tak kisahlah which orbital elektron itu berada, dia akan mempunyai dia punya own set of quantum numbers. Okay, ataupun dalam satu atom lah kan. Contoh dalam satu atom tu, katakanlah dalam satu atom kita ambil contoh, nak guna contoh apa ni, katakanlah kita ambil contoh sodium for example kan. Sodium dia punya proton number is 11. Okay, right, so jadi maksud dia apa? Sodium atom ada berapa elektron? Dia ada 11 electrons guys. Sodium atom has 11 electrons. Okay, and each of this 11 elektron ni guys, dalam sodium atom ini, setiap satu elektron itu, yang 11 ni, 11 tu, akan mempunyai quantum number yang berbeza.
Dia akan mempunyai quantum number yang berbeza. Tidak akan ada guys dalam suatu atom yang ada elektron yang banyak, okey, kita takkan jumpa dalam suatu atom di mana akan ada elektron yang mempunyai quantum number yang sama. No. Dalam suatu atom guys, setiap elektron dia akan mempunyai set of 4 quantum numbers yang berbeza-beza. Kenapa? Sebab dia bergantung kepada elektron itu berada dekat aras tenaga mana. Elektron itu berada dalam subshell mana. Elektron itu dia punya orientation, orbital orientation macam mana. Spin dia macam mana kan. Sebab tu kita akan ada elektron yang akan mempunyai berbeza dia punya quantum numbers. Okay guys so kita ulang balik sekali lagi. Ingat untuk set of 4 quantum numbers ini guys, the first 3 quantum numbers N, L dan juga M guys so these 3 describe apa? Dia menceritakan tentang orbital. Dia memperihalkan tentang orbital tu. Contohnya orbital itu tenaga dia macam mana. Kan? And then dia punya shape orbital tu macam mana. Lepas tu apa lagi guys? Dia punya orientation orbital tu macam mana. So itu diterangkan oleh N, L dengan M. Dia lebih berkait pada orbital. But when it comes to S, so S ini pula dia lebih kepada elektron yang berada dalam orbital itu. Macam mana dia punya spin. Dan kita tahu untuk satu orbital maksimum 2 elektron dan setiap 2 elektron ini mesti mempunyai spin yang berbeza, barulah dia boleh occupy satu orbital yang sama. Okay guys so itulah dia dikatakan set of 4 quantum numbers. Okay, contohlah, katalah kat sini saya menggunakan contoh ini guys. 200 plus half. So apa maksud dia ni guys? Can anyone please explain to me, kalau you jumpa this quantum numbers ni, satu set quantum numbers ni, apa maksud dia ni? Dia by default kita baca macam ni tau, NLMS. Okay, NLMS. Jadi maksudnya, kalau based on this example, kalau nilai ni 2, so ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada N. So ini L, ini M, ini S. Okay guys, saya nak tanya, katakanlah kita ada satu elektron dan this elektron itulah dia punya quantum number 200 plus half. Can anyone please tell me, okay, elektron ini berada dekat orbital mana? Siapa boleh bagi tahu dekat 2S. 2S? Sure, 2S. Kenapa you kata 2S? Why did you say 2S? N dia 2 kan? Ingat lagi tak? N represent aras tenaga. So kita tahu sekarang ni this electron berada pada second energy level. Okay, second energy level dan dia berada dalam orbital apa? Dan kita tahu daripada mana? Daripada L. So kalau L kosong, maksud dia apa? Ini adalah orbital S. Kan? Orbital S. Jadi maksud dia this electron, this one electron berada di dalam orbital 2S. Okay, dan kita tahu orbital 2S ada berapa orbital? Satu sahaja. Kan ada satu sahaja orbital 2S. Kecuali kalau P. Sebab kalau subshell P, dia akan ada 3 orbitals. Dia ada PX, PY, PZ. And then kalau D, dia akan ada 5 orbitals kan. Subshell D akan ada 5 orbitals. Tapi for the case of 2S, there is only 1 orbital of 2S. Dan ada satu elektron. Guys, so kita gambarkan macam ni. Sekarang ni kita ada satu orbital 2S. Kita ada satu elektron nak mengisi di 2S. So, kalau satu elektron nak mengisi 2S, ada berapa cara elektron ni boleh isi 2S ni guys? Saya nak tanya, ada berapa cara? Ada berapa cara? Faham tak saya punya soalan? Ada 2 cara lah kan? Sebab apa ada 2 cara? Sama ada elektron itu boleh masuk dalam 2S ni dengan spin yang macam ni, kan? Ataupun dia boleh masuk orbital 2S itu dengan spin yang berlawanan. Macam tadilah contoh bilik yang ada 2 katil tadi kan. Katakanlah you are the first person arrive to the room. You adalah orang yang pertama sampai dekat bilik tu. Jadi you first sampai kat bilik tu, you ada pilihan ada 2 katil. So you boleh pilih lah you nak ambil katil yang mana. Kalau you ambil katil yang kepala dia menghadap ke tingkap, itulah you punya orientasi, you punya kedudukan bila you tidur nanti kan. Tapi kalau you pilih katil yang satu lagi, yang dia punya kepala katil itu menghadap pintu, so itulah you punya position untuk you tidur nanti. So sama jugalah macam ni, bila ada satu elektron nak mengisi satu orbital,
Okay, so dia ada dua pilihan lah. Sama ada dia akan isi orbital itu dengan spin dia clockwise, ataupun dia boleh isi orbital itu dengan spin dia anti-clockwise. Jadi for the case of this quantum number, apa yang kita tahu? Yang kita tahu adalah kita ada suatu orbital 2s yang diisi oleh satu elektron dengan satu spin. Satu spin. Spin tu boleh jadi clockwise, boleh jadi anti-clockwise. Dan this orbital adalah orbital 2s. Maksudnya dia berada pada aras tenaga yang kedua. Nampak tak? Guys, itu yang saya cakap berulang kali quantum numbers ni kan kalau kita recall balik dalam Bohr atomic model kan. Okay, kita dah tahu ada kelemahan di mana kita tahu daripada Bohr model itu sebenarnya kita tak tahu exactly elektron tu dekat mana. Kan yang kita tahu kebarangkalian nak jumpa elektron tu tinggi dalam orbital. So walaupun kita tak tahu exactly kan elektron tu dekat mana dalam orbital, tetapi by this quantum numbers ni kita boleh kecilkan scope tu. At least kita tahu kalau elektron tu ada dia punya quantum number, so kita tahu dia dalam orbital mana, dia dalam aras tenaga mana, macam mana tenaga dia, macam mana spin of that electron. Okay, tu saya kata pentingnya quantum numbers ni. Di mana daripada situlah banyak benda yang kita boleh describe tentang keberadaan elektron itu. Dari segi di mana lokasi dia, ataupun dekat mana kebarangkalian tinggi kita nak jumpa dia, tenaga dia macam mana, spin dia macam mana, semua itu boleh di-explain oleh this quantum numbers, guys. Alright, kita teruskan seterusnya. Sir, Yes. nak tanya yang macam anak panah tu kan? Kan tadi Sir lukis dia bila dia satu set, satu atas, satu bawah kan? So dia punya susunan memang kena atas bawah ke tak kisah? Bawah dulu, atas dulu. Dia macam ni, kita akan macam ni tau, sebenarnya itu akan sepatutnya saya kena terangkan benda ni dengan detail nanti bila kita masuk electron configuration. Ni sebenarnya saya saja bawa daripada chapter yang 2.2, saya bawa sikit ke dalam 2.2 ni. Dia tak kisah sebenarnya. Cuma biasanya kalau kita buat, kalau kita start dengan arrow ke atas, kita start semua tu dengan arrow ke atas dulu. Kan, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kita kesan daripada kiri lah, daripada kiri ke kanan. Itu cara kita nak melukis arrow tu. Tapi kadang kata kalau kita nak start dengan arrow ke bawah, maksudnya kita kena buat macam mana? Bawah, atas, and then katalah orbital yang seterusnya pun mesti bawah, atas. Dia macam tu. So, okay. Macam tu lah. Okay. Tak apa, nanti guys bila kita masuk 2.3 nanti, electron configuration, sekali lagi saya akan ajar macam mana nak melukis orbital diagram. Inilah sebenarnya guys, ni yang kita buat ni kan yang ada orbital, yang ada arrow ni, ini namanya adalah orbital diagram. Okay, gambar rajah orbital. Gambar rajah orbital ni ataupun orbital diagram adalah salah satu cara untuk kita nak menulis electron configuration. Tak apa, all of this nanti saya akan ajarlah dalam next lesson nanti. InsyaAllah kita punya next lesson hari apa? Hari Khamis kan? Okay, so hari Khamis ni lah kita akan tengok macam mana nak menulis electron configuration. Okay guys, kita teruskan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, secara kalau kita tengok satu persatu lah So N dia akan describe orbital size. Ini sebagai summary lah kepada apa yang you guys dah belajar tentang quantum numbers ini. Okay, ingat L dia mewakili orbital shape ataupun bentuk orbital. Okay, M dia mewakili orbital orientation. Itu yang kita ada PX. Contoh kalau P ada 3 kan, PX, PY, PZ. Lepas tu D ada 5 orbitals kan. Dia akan ada 5 orientasi yang berbeza. Okay, dan last kali S itu mewakili electron spin direction. Ini yang you guys baru diajar tadi lah. Okay, dan selain daripada itu juga, kita juga boleh kaitkan macam ni tau guys. N dia adalah shell, mewakili energy shell, contohnya N1, N2, N3 first energy level, second energy level, third energy level dan seterusnya. Okay, L dia mewakili subshell. Apa subshell? Contoh subshell S, subshell P, subshell D kan. Okay, and then M dia sebenarnya mewakili orbital. Sebab daripada M itulah kita tahu. Contohnya kalau M is 0, orbital tu lah orbital S. Kan? Tapi kalau M is negative 1, 0 plus 1, so kita tahu dia akan ada 3 orientation. So kita akan ada 3 different orbitals. Itu yang kita akan ada PX, PY, PZ. Kan? Tapi kalau M is 2, you kan ada negative 2, negative 1, 0, plus 1, plus 2 kan. So maksudnya kita akan ada 5 different
orbitals. Sebab tu kalau kita tengok orbital D, dia ada 5 orbital yang berbeza kan. Kita ada dx squared, dxy, dyz, dxz, dx square, y square dan juga dz square. Tak apa, tentang bentuk orbital ni guys, kejap lagi kita akan tengok. Saya akan terangkan sedikit macam mana cara untuk nak melukis, how to draw these orbitals. Okay, and then last kali, S, ini yang kita dah tengok awal-awal tadi, awal-awal lesson tadi. Okay, so S ini mewakili elektron spin ataupun putaran elektron, sama ada nilai dia negatif half ataupun positif half, dia sama ada dia clockwise ataupun anti-clockwise. Alright, so time to test your understanding. Nak menguji kefahaman you all sekarang ni. Okay guys, let's look at this question. Tutorial 2.2, question number 1. Okay, so semua dah ready Semua dah tengok soalan tutorial 2.2, soalan nombor 1 ni, question number 1C. Kita dah bincang A dengan B so kita teruskan dengan question 1C. Alright, so let's read the question together. Give one set, nampak dia kata one set, dia nak satu set. So boleh sebut one set ni maksudnya NLMS tu. Nah, itu dia kata one set of quantum numbers. Cuma sekarang ni guys, dia nak one set of possible quantum numbers. Untuk apa tahu? Untuk n elektron, satu elektron yang berada dalam orbital 3s, yang berada dalam orbital 4p, yang berada dalam orbital 3D. Dia nak satu saja. Okey, dia nak satu sahaja, tapi tak apalah sebab kita juga dalam proses sedang belajar ni, tak apa, kita senaraikan dulu all possible quantum numbers. Nanti baru you pilih mana satu sebagai you punya jawapan. Okay, so let's start dengan the first dulu. Kita tengok untuk 3s orbital. Okay guys, untuk 3s orbital kita tahu, pertama sekali kita tahu n is 3. Okay, n adalah 3. Kenapa 3? Sebab 3s. Nampak? 3s. Ingat lagi tak? 3 ni represent n. Kan? So s apa s? So s ini dia punya subshell. Jadi kalau subshell s, L dia berapa? L dia 0. Kan? L is 0. Okay. So sekarang ni M, kenapa M 0? Cuba kita ulang balik. Kenapa M tu 0? Guys, M represent apa? Orientation kan? L represent shape. Sekarang ni L kosong, S kan? So S bentuk dia apa? Sfera. Yes, betul. Sfera. Jadi sfera ada berapa orientation? Satu saja. Yes, satu saja orientation. Sebab tu M dia kosong. Okay, M dia 0. Right. Cuma sekarang ni, guys, kita kena tengok. Kita ada orbital 3s tau. Ini sekarang kalau saya lukiskan dia punya orbital diagram dia. So ini 3s. Kan? Kita tahu 3s ada satu orbital. So right now class, kita kena tengok. Kita ada satu elektron. Okay, kita ada satu elektron nak mengisi this 3s. So ada berapa cara tadi? Ada berapa cara elektron ni boleh isi? Dua lah. Sebab apa dua? Sebab elektron ini sama ada dia boleh isi 3s ni dengan spin dia clockwise ataupun dia boleh isi orbital 3s ni dengan spin dia anti-clockwise. Sebab itulah kalau kita tengok dekat s value dia guys, dia akan ada two possible values. Sama ada positive half ataupun negative half. Okay, so untuk menjawab persoalan ni, soalan 1C ni guys, so kita akan ada berapa set of possible quantum numbers untuk this one electron dalam 3s? Akan ada berapa set? Berapa set? Dua lah. Betul lah, dua lah. Sebab apa dua? Sebab macam ni. Satu elektron tu boleh isi macam ni. Kan? Sebab kita cerita sekarang untuk satu elektron. Ataupun boleh jadi juga, kan, elektron itu dia isi spin dia macam ni. So kalau dia isi spin macam ni, dia ada dia punya own quantum number. Kan? Tapi kalau dia isi spin dia macam ni, quantum number dia tak sama dengan spin yang satu yang kalau arrow dia ke atas. So that's why kita akan ada two possible, akan ada dua kemungkinan set of quantum numbers. So what are those two possible quantum numbers? Yang pertama guys, kita akan ada 300 plus half. Satu lagi apa?
or 300 minus yes, half. betul. Tepat sekali kan. Okay, so baik. Okay, so yang satu lagi adalah 300 minus half. Tapi kalau kita pada soalan ni, soalan dia minta satu saja sebenarnya. So kalau soalan minta satu saja, you guys pilih lah. Ambil lah mana-mana satu daripada dua ni. Kata you nak ambil ini jawapan ni kan, ambil lah jawapan ni. Ataupun nak guna jawapan ni pun boleh. Okay, ini satu cara tau. Yes, ada soalan. Kalau dia minta apa tu, set of possible quantum numbers, jawapannya memang kena bagi dalam kurungan macam tu Okay, ni saya tunjukkan dia ada dua cara. Dia ada dua cara tau kita nak represent quantum numbers ni. Sama ada kita boleh tulis dalam bentuk macam ni, NLMS ni. Tapi guys, pastikan sebelum you guys nak tulis quantum number ni, yang 300 positive half tu, you guys kena tulis ni dulu. Tulis ni dulu. Sebab apa? Nanti bila orang baca dia tahu yang you susun tu, you dah susun mengikut NLMS. Faham Itu satu cara. Ataupun satu cara lagi adalah kita buat macam dekat atas ni. Ni, nampak dekat atas ni? You senaraikan N3, L0, M0, S positive half. Itu satu set. Satu set lagi N3, L0, M0, S negative half. Itu satu lagi set. Nampak tak? So ada dua cara lah. Terpulang. You nak guna kaedah yang macam ni, ni lebih ringkas lah. Kan lebih cepat kan, tapi terpulang. Kita terpulang. Dua-dua betul. Okey, tak apa. Nanti saya tunjukkan satu lagi jawapan. Cara dia berbeza sikit. Okay. Kita tengok soalan yang seterusnya. Ini 3S tau. Sekarang kita pergi pula 4P. 4P. Okay, sekarang kita ada satu elektron nak isi dalam 4P. Satu elektron nak mengisi 4P. 4P orbitals. Okay guys. 4P orbitals ada berapa orbital? Come on. 4P ada berapa orbital? Satu. Hai, satu. Ya ke satu? Kalau 4S ialah satu. 3 3. Yes, 3. Tepat sekali, 3. Bukan 1, 3. Kalau you kata 1, itu 4S. Jadi 4P ada 3 orbitals. Lepas tu kan kita ada 4px, 4py, 4pz. So ada 3 orbitals. 4p consists of 3 orbitals. Jadi sekarang ni kita ada satu elektron. So untuk satu elektron nak mengisi 3 orbital, ada berapa cara dia boleh isi? Saya nak tanya. Ada 3 orbital. Ada satu elektron. Ada berapa cara elektron tu boleh isi orbital tu? 6. Yes, betul. 6. Ada 6 cara lah. So bila ada 6 cara, maksud dia apa? This one electron, kalau dia masuk dalam 4p orbital, dia akan ada 6 possible set of quantum numbers. Macam tadilah kita tengok contoh bilik tadi kan. Katalah you sampai katalah nanti kan you nak balik ke college kan, you nak masuk asrama kan, masuk asrama. You naik ke tingkat 4, so you are the first person sampai kat tingkat 4 tu. Okay, dekat tingkat 4 tu ada 3 bilik. Ada 3 bilik. Setiap bilik 2 orang. Jadi you akan ada berapa pilihan katil you boleh duduk? 6 kan? 6. You akan ada 6 pilihan katil yang you boleh occupy. Jadi pilihlah. So kalau you ambil, kata you masuk bilik pertama, katil A. Jadi you punya quantum number 1A. Kalau you ambil masuk bilik pertama, you ambil katil B. You punya quantum number adalah 1B. Nampak tak? Macam tu lah. Jadi 1A, 1B. Tapi kalau you masuk bilik yang kedua, so dia akan jadi 2A, dia akan 2B kan? 2A, 2B. Tapi itu contoh bilik lah. Tapi kalau merujuk kepada orbital tu, kita kena buat macam ni lah. Jadi sekarang kita tahu, kalau 4P ni, N is 4. Kan? N 4. So bila N 4, L dia 1. Okay, mungkin ada tanya, sir, kenapa N 4, L 1? Sebab kita dah tahu orbital 4, P. P guys, P. Okay, kita dah tahu ni adalah orbital 4P. So 4P, P tu stands for P orbital kan? Jadi P orbital nilai L dia is 1. Tadi 3S. 3S, L dia kosong. 0. Okay, and then guys, untuk 4P pula, sebab since dia mempunyai shape dia dumbbell kan, bentuk dumbbell tu, ataupun bentuk dia 2 lobe macam ni. Okay, itu orbital P kan, bentuk 2 lobe macam ni. So dia akan ada 3 orientation. So, daripada mana kita ada 3 orientation? Daripada nilai M. Itu kita kata M dia adalah positive 1, 0 ataupun negative 1.
Okay, you guys perasan tak? Kenapa saya guna or? Kenapa saya guna or? Sebab this one electron, dia tak boleh 33M ni, dia tak boleh ada 33M numbers ni. Ataupun M punya quantum numbers ni, dia tak bolehlah satu elektron ada sampai 3M. Tak boleh. Dia mesti salah satu. Dia mesti salah satu. Sebab apa? Sebab orientasi dia berbeza kan. Jadi that's why dalam kes ni, M dia sama ada positive 1. Jadi elektron tu boleh punya M dia sama ada positive 1 ataupun 0 ataupun minus 1. Ingat lagi tak? Macam kes bilik tadi lah. Bergantung pada bilik mana dia masuk. Dia masuk bilik nombor 1 ke? Dia masuk bilik nombor 2 ke? Dia masuk bilik nombor 3. Nampak tak? Sebab tu dia tak boleh lah you sampai you kata, oh 3 bilik ni aku yang punya. Mana boleh? Seorang boleh ambil satu bilik je. Kan? Sama dengan M lah. So M mesti kalau ada satu saja elektron, so dia mesti salah satu daripada 3 nilai M itu. Okay. And then spin. Spin pun sama. Ingat spin, ingat katil tadi kan. Ingat katil tadi. Maksudnya elektron ni, so dia mesti sama ada dia masuk orbital tu, tak kisah dia masuk orbital PX ke, PY ke, PZ ke, mesti salah satu spin. Sama ada spin dia clockwise ataupun spin dia anti-clockwise. And daripada sini guys, kalau kita tengok sebab itu bila kita senaraikan, okay, ni kalau saya tunjukkan dia punya orbital diagram, nampak tak? Kalau kita cuma ada satu elektron, boleh jadi elektron tu masuk macam kat orbital yang pertama ni. Kan? Ataupun mungkin elektron ni masuk dekat sini. Nampak tak? Or mungkin dia masuk dekat sini. See? Kan? Ada 3 pilihan. Ya ke 3 pilihan? Bukan 3, ada 6 pilihan. Kenapa saya kata 6 pilihan? Mungkin dia masuk bilik orbital yang pertama tapi spin dia ke bawah. Arrow dia ke bawah. Ataupun dia masuk orbital yang kedua ni, ataupun dia masuk PY for example dengan spin dia opposite spin. Ataupun mungkin dia masuk dekat sini dengan spin dia yang ke bawah ataupun dia punya arrow tu pointing ke bawah. Nampak tak? So that's why akan ada 6 sets of quantum numbers sekiranya satu elektron berada di dalam orbital 4p. So that's why guys, bila kita senaraikan, okay, ni saya tunjukkan satu cara lagi. Tadi kita buat dalam bentuk kurungan tu kan? Okay, ataupun kalau you guys tak nak buat dalam bentuk kurungan macam tu, kita boleh buat okay, macam ni. Cuma ni you guys akan nampak dia agak ni lah, akan nampak agak banyak lah, akan nampak agak serabut sikit. Tapi terpulang lah kalau you nak gunakan, you nak represent quantum numbers dalam bentuk satu set dalam bracket tu pun boleh. You nak buat kaedah yang kedua macam ni pun boleh. Jadi kalau kita tengok dekat sini, nampak ada berapa set? Kita akan ada 1, okay, 2, and then 3, 4, 5, 6. So altogether there are 6 possible sets of quantum numbers untuk this one electron sekiranya this one electron berada di dalam orbital 4p. Okay, clear guys? Okay ke? Okay sir. Boleh Boleh. Ini sebab 4p tau. Sebab tu you akan ada 6. So you rasa kalau D akan ada berapa possible quantum numbers? 10. Yes. Tak ada choice guys. Kena buat lah. Okay, sebab dia ada 5 bilik. 5 bilik pula. 5 orbital. 5 orbital. So kalau satu orbital ada 2 possible quantum numbers, so 5 orbital 10 lah. Tak ada choice lah. So that's why untuk soalan yang seterusnya, untuk 3D ni guys, kalau kita senaraikan lah kalau kita senaraikan dia punya NLMS tu, so you akan ada macam ni. Nampak tak? So N is 3 sebab 3D kan, and then D means L dia 2. Okay, and since kita cuma ada satu saja elektron, and since D orbitals ada 5 orbitals, kan, ada D subshell 5 orbitals, so that's why this one electron ni dia boleh berada dalam mana-mana satu daripada 5 orbital tu. Sebab tu dia akan ada plus 2 or plus 1 or 0 or minus 1 or minus 2. Okay, dan sama juga dengan spin dia. Dan kalau kita lukiskan dalam bentuk orbital diagram, macam ni lah. So meaning that this one electron guys, satu elektron ni, dia boleh masuk daripada mana-mana 5 ni, ataupun dia boleh mengisi mana-mana daripada 5 orbitals of 3D, dan setiap orbital itu dia boleh isi sama ada dia akan dengan spin dia clockwise ataupun dia isi dengan spin dia anti-clockwise. And itulah sebab dia kalau kita senaraikan guys, kita akan dapat
Tada. Inilah dia. Okay, you guys akan ada 10. Okay, 10 set of quantum numbers. Okay guys Tapi tak apa, soalan ni sebenarnya dia minta satu je. Jadi you guys pilih lah mana-mana satu daripada 10 ni. Tapi itulah saya cakap awal tadi kan, sebagai latihan ni, tak apa, why not? Why not? Okay, kita senaraikan semua possible. Lepas tu you pilih lah mana satu idaman kalbu kan. Okay, alright. So inilah dia yang dikatakan macam mana cara untuk kita nak menulis a set of quantum numbers bagi satu elektron yang berada dalam mana-mana orbital. Okay, dalam mana-mana orbital. Okay, seterusnya guys. Let's move on to the second question. Okay, tutorial 2.2, question number 2. Right, so for ni kita buat sama-sama lah sebab petang-petang ni kita kena sama-sama buat kalau tak nanti you all dah sampai ke mana nanti kan. Okay, so kita tengok soalan nombor 2. For each set of quantum numbers, okay, apa soalan dia minta guys? Dia minta yang pertama, you guys nyatakan apakah orbital dia dan berapakah maximum number of electrons that can be occupied by this orbital. Okay, by the orbital. Okay, tengok set yang pertama. N2, L0. Guys, N is 2, L is 0. Orbital apa? 2s. Yes, good. 2s. 2s berapa maksimum elektron boleh isi? 2. 2 ni yang saya cakap dalam lesson sebelum ni kan. Kadang ada student dia confuse tau. Dia kata 1s maksimum 2 elektron. Sir, tapi kalau 2s sir, dia mestilah 4 elektron sir. Kenapa saya 4? Sebab 2 darab 2, 4. Bukan macam tu please. Kan? Saya dah ulang ni, tak tahu kali keberapa saya dah ulang benda ni. Okay, ingat. Aras tenaga itu, dia level tau. Maksudnya bilik dia bilik yang sama. Cuma yang membezakan setiap level itu adalah size of the room, size of the orbital. Tapi maksimum occupant dia ataupun maksimum penghuni dia tetap 2. Tetap 2. Bukannya dia naik ke higher level, dia punya tu bertambah. Dia naik ke higher level, makin bertambah dia punya. Tak. Tetap. Tak kisah 2S ke, 3S ke, 10S ke, 20S ke kan kalau ada. Guys, tetap maximum number of electrons 2. Sebab S ada satu saja orbital. Okay, clear Alright, seterusnya. Set 2. N is 3, L is 2. Orbital 3D. 3D. Sure, 3D. Yes, betul 3D. Okay, kenapa D? Sebab L is 2. L 2 kan? Kalau L is 1, itu orbital P kan? Okay, so berapa maksimum elektron boleh isi? 6. 6. 10. 10. Ada juga yang hampir-hampir tadi kan nak tersasul. Okay, betul. 10 bukan 6. Okay, 10. 10 elektron. Sebab apa? D ada berapa orbital? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3D ada 5. Jadi setiap satu ni 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ada 10 lah maksimum elektron boleh isi. Okay, next. Set 3. Siapa nak cuba? Orbital apa? 5p. 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 Okay, 5p. Ya, betul 5. Okay, betul 5p. Sebab apa 5p? Ni. L is 1. So 5p ada berapa orbital? Ada berapa maksimum elektron boleh isi? 6. Betul 6. Betul 6, sure. Yep. Okay. Okay, betul. Tepat sekali. 6 electrons. Okay guys, jadi ingat So itulah dia cara untuk kita nak tentukan orbitals dan juga macam mana kita nak tentukan berapa untuk satu orbital itu, berapa maksimum elektron boleh isi. Okay, satu orbital 2 saja. Ingat always remember this. Okay, 2 electrons per orbital. Okay. Alright, seterusnya question number 3. Which of the following orbital notations are allowed? Okay, maksud allowed ni, maksudnya wujud tak orbital tu? Tengok yang pertama, guys, 2D. 2D. Allowed or not allowed? Ataupun is there such thing as 2D orbitals? Not allowed Kenapa? Okay. Kalau kata not allowed sebab apa? Kenapa kata sebab dia not ada allowed? 3 orbital.
D5 lah. Aduh. Habis, kalau okey, kenapa kalau di 5 tak boleh ke 2D? Yang lain-lain tak apa, boleh masuk sekali, join perbincangan ni kita bincang lah. Boleh. Boleh? Siapa jawab boleh ni? Boleh? Sure ke boleh? Okey, sekali lagi saya bagi clue dia. Ingat guys, bila kita nak tentukan quantum numbers ni, kan ada N, L, M, S kan? N, L, M, S. Ingat lagi tak? N akan menentukan L. Remember? L akan tentukan M. Jadi sekarang ni, kalau N adalah 2, guys, N is 2. Kalau N is 2, L dia berapa? 1. Sure ke? 0 and 1. Yes, 0 dengan 1. Dia macam ni, N2, aras tenaga yang kedua akan ada berapa subshell? Akan ada 2 subshell. Ingat guys, the second shell ataupun N is 2 akan ada 2 subshells. Dalam tu ada subshell S dan subshell P. So sekarang ni 2D wujud ke? 2D wujud? Tak. Maksudnya tingkat 2 tu, kan kalau kita gambarkan macam satu bangunan kan. Satu bangunan, maksudnya second floor tu, tingkat yang kedua tu ada berapa bilik? Ada berapa bilik? Ada 4 je bilik dia. Nah, kenapa saya kata ada 4 bilik? Sebab satu bilik, bilik 2S, lagi 3 bilik adalah bilik 2P. Sebab apa? 2PX, 2PY, 2PZ. So ada ke bilik 2D? So bilik 2D tak ada. Sebab tingkat 2 bangunan tu ada 4 bilik je. Dia ada bilik untuk S, dia ada bilik untuk P. Itu saja. Sebab tu 2D tak wujud. Jadi in this case guys, 2D is not allowed. Okay, tak wujud pun. There is no such thing as 2D orbitals. Tu saya kata kita kena tengok ni hierarchy dia. Dengan M ditentukan oleh L, L ditentukan oleh N. Okay, tak apa. Tengok pula yang seterusnya. 3F. 3F. Allowed or not allowed? Okay, cuba kita senaraikan. Kalau 3F, N berapa? N is 3. Kan? Jadi kalau N is 3, L berapa? 0, 1, 2. Kan? Sebab nilai L, dia daripada apa? Dia daripada 0 until N minus 1. Kan nilai L from 0 to N minus 1. So 0 to 2 lah. 0, 1, 2. So 0 kita tahu orbital S. 1 orbital P. Subshell P. And then 2 is subshell D. So D. ada ke 3F? Tak ada. Tak ada lah. Jadi maksudnya 3F also is not allowed. So meaning that pada third energy level guys, there are only 3 subshells. Ada apa? Subshell apa? Ada subshell 3S, ada subshell 3P, ada subshell 3D. You tengok saya sebut ada 3 subshell. Kan? 3 subshells. Tapi kalau soalan tanya pada N3 ada berapa orbitals? Ada berapa orbitals dekat N3? Guys. Kalau subshell, there are 3 subshells. Kita ada 3S, 3P and 3D. Tapi kalau soalan tanya ada berapa orbital sekiranya N is 3? Siapa boleh jawab? Berapa orbital? 8. 8. Kenapa 8? Kenapa 8? Kurang 1 tu. 9. Bukan 8. 9. 9. There should be 9 orbitals. Okay, kita cuba kira sama-sama. Kenapa saya kata 9 orbitals? Okay, sekarang kita tahu. Dekat N3 ada 3 subshell. Okay, 3 subshell. Subshell 3S, subshell 3P, subshell 3D. Okay guys, subshell 3S ada berapa orbital? 1 orbital. Sebab S kan 1 saja orbital. Subshell 3P consists of how many orbitals? 3. Kan subshell 3P ada 3 orbital. Kan dia ada 3PX, 3PY, 3PZ. 3 orbital. Jadi 1 campur 3 dah 4. Okey, tengok pula D. Subshell 3D ada berapa orbitals? 5. Jadi 1 campur 3 campur 5 kan all together total is 9. Sebab tu ada 9 orbitals.
Sebab tu guys, dalam lesson sebelum ni kan saya dah tunjukkan apa beza antara shell, subshell dengan orbital. Sebab you guys kena tahu perbezaan itu. Okay, ingat macam ni lah. Shell adalah dia punya floor dia, tingkat tu. First floor, second floor, third floor. Okay, and then L itu merujuk kepada jenis bilik. Jenis bilik. Satu tingkat tu ada berapa jenis bilik. Jenis ni sebut jenis bilik. Tapi M dia merujuk kepada berapa bilangan bilik untuk setiap jenis. Macam ni lah contohnya kan, kan dekat hotel kan dia ada macam-macam jenis bilik kan. Dia ada untuk family suite, dia ada yang untuk 2 orang, bilik untuk single. Itu jenis. Mungkin dalam satu floor tu ada 3 bilik untuk bilik single. Ada 1 bilik untuk bilik family. Ada 1 bilik lagi yang bentuk studio punya bilik tu kan. So tu dia katakan bilangan dia. So jenis dengan bilangan berbeza. Okay, so clear hopefully benda ni you guys akhirnya dapat faham lah Alright, seterusnya. Dah 2 dah not allowed ni. Tengok pula 4D. Ada tak 4D? Wujud tak 4D? Wujud. Apa bukti you kata wujud 4D? Kita kena tunjukkan lah. Jadi kalau kita tengok N, kalau 4D, N 4 kan? So kalau N 4, L dia berapa? 0, 1, 2, 3 kan? So kita ada apa? Kita ada orbital, subshell S, subshell P, subshell D, subshell F. Jadi maksud dia apa? 4D wujud lah. Jadi in this case, 4D is allowed. Okay, last. 7S. Ada tak orbital 7S? Guys. Simple je ni, 7S. Ada tak? Ada. Ya. Dia senang macam ni lah. Guys, S orbital, setiap energy level confirm ada S. Betul tak? Cuba tengok, setiap energy level mesti akan ada S orbital. Mesti akan ada contohnya 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Kan? Setiap energy level must have this S orbital. Okay, mesti kena ada. Mustahil untuk dia tak ada S orbital. Jadi in this case, the answer is allowed. Okay, next question. Alright. So sebelum kita pergi ke next question, sebab soalan you all yang seterusnya tu dia akan minta you all buat benda ni lah. So ni saya ambil masa sikit ni. Sebelum kita tamatkan lesson hari ni, kita tengok sedikit guys macam mana kita nak sketch. Macam mana kita nak melukis the 3D shapes. Ingat, orbital ni kan 3-dimensional. So meaning that when you guys want to draw this, tak kisahlah S ke P ke D orbitals ke, you guys punya drawings tu mesti menunjukkan orbital tersebut di dalam bentuk 3 dimensi. Mesti dalam bentuk 3D. Di sini saya nak ajar macam mana nak menjadikan you punya drawing itu adalah 3D. Simple je. So apa kita akan buat guys? Okay, saya akan gunakan soalan ini. Kita gunakan soalan tutorial you lah. Soalan tutorial 2.2. Question number 4. Nampak tak dia minta apa kat sini? Dia minta kita lukis yang pertama 1S. Lepas tu dia minta you guys lukis 2S, 3PY, 3DXZ, 3DX2, Y2 dan juga 3DZ2. Jadi maksud ada 6 lah. Ada 6 orbitals yang you guys perlu lukis. And remember, kena lukis dia dalam bentuk 3 dimensi. 3-dimensional. Okay, kita start dengan the first 2 orbitals dulu guys. Let's start with 1S dengan 2S. Okay, sekarang kita tahu 1S dengan 2S, both of these mempunyai apa yang sama? Guys, apa persamaan antara 1S dengan 2S? Orbital. Orbital? Subshell. Okay, subshell. Okay, lagi? Apa lagi yang sama? Okay. Boleh kita tak boleh kata subshell yang sama tau. Dia macam ni. Subshell ni dia mesti pada shell yang sama. Baru dia adalah subshell. Kan sekarang ni 1S dengan 2S dia berada dalam different shell. 1S dalam N1, 2S dalam N2. Jadi kita tak boleh kata 1S dengan 2S ni adalah the same subshell. No. Dia adalah subshell yang berbeza sebab dia berada di dalam energy level yang berbeza. So ingat lagi tak? N describe apa?
Ingat lagi tak guys? Size. Yes, size. Jadi sebenarnya apa perbezaan antara 1S dengan 2S ni? Yang paling obvious adalah the size. Kan? Di mana 2S should be bigger than 1S. So bila you guys draw this 1S orbital dengan 2S orbital ni guys, ingat persamaan dia apa? Persamaan dia, shape dia sama. Shape sama. Di mana dua-dua ni, 1S dengan 2S ni, dia punya shape adalah spherical. Bentuk sfera. Tapi apa yang membezakan? Size dia. Sebab tenaga dia berbeza. Jadi 1S, tenaga dia rendah daripada 2S. So that's why when we draw these two orbitals, 1S and 2S, you guys kena draw 2S bigger than 1S. Okay, jadi ingat kita tahu sekarang ni, S orbital dia mempunyai spherical shape. Okay, dan guys kena ingat tau, walaupun dia bentuk sfera, you guys kena tahu dekat center of the sphere tu, di situlah terletaknya nukleus. At the center, kan, nukleus dekat tengah-tengah sfera tu. Okay, and then kalau kita nak compare tadi kan 2S dengan 1S, kita tahu 2S orbital adalah larger than 1S. So apa maksud dia sebenarnya? So maksud dia kalau elektron yang berada dalam 2S, dia akan berada pada jarak yang lebih jauh daripada nukleus berbanding dengan elektron yang berada di dalam 1S. Nah, itu in terms of the distance lah, jarak antara elektron dengan nukleus. Ataupun kita boleh kata elektron yang berada dalam 2S tu, tenaga dia adalah lebih tinggi daripada elektron yang berada di dalam 1S. Dan guys, ini pun kita dah bincang sebelum ni, since S orbital berbentuk spherical, kan, that's why dia cuma ada satu saja orientation. Jadi macam mana kita nak lukis ni? Okay guys, dia macam ni. Ini tips yang saya nak share. Always remember guys, every time you guys nak draw these orbitals, sentiasa mulakan dengan melukis these three axis. Ni kena ada. Wajib ada dalam you guys punya drawings. Okay. Kenapa? Saya nak tanya. Kenapa kena ada paksi X, Y, Z ni? Bila kita lukis orbital. Siapa boleh jawab? Kenapa kita kena tunjukkan this axis? These three axis. Guys. Nak tetapkan tengah-tengah dia tu. Nak tetapkan tengah-tengah. Bagi dia arahnya sama. Okay. Nak tahu kedudukan orbital tu. Not quite. Okay. Tak, saya nak tahu yang paling utama. Kenapa kena 3 axis ni? Sebab kita nak jadikan drawing kita itu nampak 3D. Kan? Nampak 3D. Contoh macam ni guys. Kalau you guys cuma lukis satu bulatan macam ni, kita nampak tak inilah 3-dimensional? Tak kan? You akan dapat ni just 2 dimensi saja kan? Tapi bayangkan kalau you guys letak paksi, you guys letak macam satu, and then, oops sorry. Sekejap saya ni pula. Okay, tak apalah, saya lukis kat sebelah sini. Okay. Katakanlah kita ada satu sfera macam ni, kan? Tapi kalau kita letak paksi like this, 1, 2, 3. So apa kita akan nampak? Automatically, kalau kita tengok dekat sini, kita akan nampak ini actually adalah satu objek berbentuk 3-dimensional, satu sfera. Kalau you guys tak letak paksi, dia cuma hanya satu bulatan. Ingat, bulatan dengan sfera berbeza. Sebab tu bila orang tanya, ni bentuk apa? Kita kata bentuk sfera, bukan bulat. S bukan bentuk bulat. S orbital berbentuk sfera, spherical. Macam mana kita nak gambarkan sebagai spherical? That's why kita kena letak these 3 axis. Betul tak? Kan kita tahu kan, 3-dimensional mesti kena ada 3 ukuran ni, betul? Dia mesti kena ada apa-apa objek yang 3D, dia mesti kena ada panjang, dia mesti kena ada lebar, dia mesti kena tinggi. Betul tak? Barulah objek itulah objek yang 3D. Kan? Jadi that's why sebenarnya these 3 axis ni, X, Y, Z ni, sebenarnya dia nak menunjukkan benda itulah, menunjukkan the dimensi itu. So that's why kena whenever you guys draw this orbital, tak kisahlah whichever orbital yang you guys nak lukis, always begins with this axis. Okay? Tak apa, lukis pakai pensel. Jangan terus lukis pakai pen. Lukis pakai pensel dulu, nanti senang you nak padam. Okay? So start dengan axis ini. Itu yang pertama. And then yang kedua, apa yang you guys kena tahu, guys, dekat tengah-tengah ini ada apa? Apa intersection antara 3 paksi ni? Apa ni? Nukleus. Yes, itulah dia nukleus. Guys, inilah nukleus.
Jadi kalau nukleus dekat sini, tengah-tengah ni, dekat mana kita nak jumpa elektron? Kalau nak jumpa elektron? Elektron dekat luar nukleus. Kan elektron are outside the nucleus. Tapi kawasan di mana kebarangkalian sangat tinggi nak jumpa elektron adalah yang kita sebut sebagai orbital. Dan orbital ni dia punya kawasan ni, seperti kawasan kan, dia adalah satu region. Sebab tu dia berbentuk 3 dimensi. Okay, so ingat itu yang kedua. Dah lukis paksi, and then you guys kena tahu, dekat tengah-tengah itu adalah nukleus. Okay, sekarang kita nak lukis orbital S. Okay, untuk orbital S, ini contoh kalau you guys lukis 1S. Okay, dia macam ni guys. Kadang-kadang saya jumpa ada student, bila dia lukis, dia lupa nak padamkan garisan ni tau. Contoh dia buat macam ni. Okay, macam ni guys. Saya nak tanya, macam ni betul tak? Kalau you guys lukis macam ni. Betul atau tak betul? Tak. Kenapa tak betul? Sebab dia punya garis X, Y, Z ni tembus bulat tu. Tembus. Okay, dia macam ni tau. Sebab dia 3 dimensional kan? Dia 3 dimensional. So kalau you guys kekalkan drawing dia macam ni, apa maksud dia tau? Maksud dia macam ni. Paksi tu dekat depan, yang X, Y, Z dekat depan, dekat mana sphere tu? Belakang. Yes, sphere tu. Saya pusing macam ni. Ni paksi, sphere tu dekat belakang ni. Sedangkan apa pula dia punya S orbital dekat sini, nukleus dekat sini, sfera dia dekat sini. Salah lah, sebab apa? Orbital itu dia mesti around the nucleus. Around the nucleus. Lepas tu saya kata, kita kena nampakkan dia sebagai 3 dimensional. Sebab tu apa you buat, selepas you dah buat bulatan ini kan, untuk jadikan dia berbentuk spherical, kita kena padamlah garisan tu. You guys kena padam. Jadi bila kita padam garisan dalam bulatan tu, dia akan jadi macam ni. Barulah guys kita akan nampak dia sfera. Kan, bentuk sfera. Okay, kalau you guys susah nak imagine macam mana bentuk ni kan. Okay, saya suka guna contoh makanan kan, dekat dengan kita. Sekarang ni kan orang suka makan oden kan. Oden tu dia kadang ada macam fish ball, banyak ball tu kan. You bayangkanlah, you ambil satu ball daripada oden tu. Okay, berbola tu adalah berbola ketam ke, berbola ikan ke, berbola udang ke, okay, fish ball ke, apa, whatever ball lah kan. So apa kita buat? Kita cucuk satu lidi, and then cucuk satu lagi lidi, and then cucuk satu lagi lidi. So itulah dia, you akan dapat satu orbital S. So lepas ni kalau pergi Family Mart ke kan, beli oden tu, bolehlah kan, bayangkan macam tu. Itulah orbital S. Okay, dia ada satu sfera, dia ada 3 paksi yang menembusi dia. Sebab tu kita tak nampak nukleus. Tapi you guys kena tahu nukleus kat mana? Mana nukleus? Mana nukleus? Tengah-tengah. Nukleus kat tengah-tengah ni. Somewhere dekat tengah-tengah ni. Sebab apa kita tak nampak? Sebab di dalam tu. Dia di dalam orbital S tu. Sebab tu kita tak nampak. Okay? Dan satu lagi, kadang saya jumpa student suka bila dah lukis, dia suka lorik. Dia suka warnakan, dia lorik. Kan dia shaded lah, dia buat shaded kan. Sebenarnya tak perlu pun shaded tu. Biar je kosong macam ni pun dah okey. Cuma yang penting, you kena padamkanlah mana-mana garisan yang tak berkenaan. Kalau tak nanti kita akan nampak benda tu lain. Sebab tu saya galakkan, bila lukis, jangan terus lukis pakai pen. Kan, gunakan pensel dulu, buat drafting dulu. Kan, and then dah okey, lepas tu betulkanlah. Kan, okay. So ini 1S. So macam mana pula guys kalau kita nak lukis 2S? How 2S orbital should be drawn? Saiz bulat tu besarkan sikit. Yes, kita buatlah bigger. Contoh macam ni. You buat besarkan lagi. Okay, pastikan dia lagi besar pada 1S lah. Jangan pula 1S dengan 2S nampak 2S lagi kecil pula. Salah lah kan. So 2S should be bigger than 1S. Sebab apa? Sebab N itu mewakili aras tenaga, dan ingat N juga mewakili size of orbital. Katakanlah kalau ini 1S, kan yang biru ni 2S, kalau 3S yang warna merah ni. Ini 3S. So kalau 4S for example lagi besar. Kan kalau 5S lagi besar dan seterusnya. Okay guys so itulah orbital S tak susah sangat, very simple je. Kita tengok pula the next orbital. Okay, let's look at P. P orbitals. So P orbital pula seperti mana yang semua orang dah maklum dalam lesson yang sebelum ni saya dah ceritakan. So P orbital dia berbentuk dumbbell. Okay, it has a dumbbell shape. Macam mana dumbbell?
Kalau susah nak imagine dumbbell ni, dia macam yang saya dah terangkan sebelum ni lah. Macam ada 2 biji balon, you guys ikat dia together yang sama size. So kita akan dapat satu bentuk dumbbell macam ni. Kalau saya lukis kat sini, dumbbell ni macam ni. Dia ada 2 lobes macam ni. Dia sama size ni, sama besar. Okay. Alright. So tu dikatakan has 2 regions. Inilah dia 2 regions. This region dengan this region ataupun lobes on either side of the nucleus. So nucleus kat mana? Nucleus kat tengah-tengah ni. Here. Ni guys, nucleus dekat sini. Here, nucleus. Okay, so itu bentuk orbital P. Right, ataupun macam ni lah. Okay, dan walaupun kita tengok orbital P ni dia ada 2 lobe yang berbeza. Kan, dia ada 2 lobe ni, 1 dan 2 lobe ni. Tapi guys kena ingat elektron dia akan spend equal time dekat dua-dua lobe ni. Setelah you salah faham, you kata okay ada 2 lobe, mungkin elektron dekat satu side saja. No. Elektron akan berada dalam both sides secara equal. Sama, dia punya masa dia sama, equal. Dia bukan dia akan berat sebelah tak. Dia akan dua-dua tu sama. Okay, and then seterusnya macam mana kita nak lukis. Right, so kita tahu sekarang ni p orbitals ada berapa orientation? P orbital berapa orientation guys? Dia punya m ada berapa value? 3 kan? Ada 3 values of m. Sebab apa? Sebab orbital P, L is 1. Jadi, kita akan ada 3 different orientation. Jadi, 3 different orientation. That's why guys, kita akan ada 3 mutually perpendicular P orbitals. Maksudnya, antara 3 orbital of P ni, dia punya jarak antara satu sama lain tu adalah 90 darjah. 90 degrees apart. So, that's why guys, bila kita lukis, you guys akan dapat macam ni. So ini PX, okay, ini PY, so ini PZ. Nampak tak? Untuk PX, kedua-dua lobe itu, paksi X menembusi. Nampak tak? Paksi X tu menembusi kedua-dua lobes of PX. Ataupun kita katakan untuk PX orbital, the 2 lobes, okay, dia berada along the x-axis. Kalau PY, kedua-dua lobe itu berada di paksi Y. Dan Z, dia berada dekat paksi Z lah. Nampak tak? Kalau kita tengok ketiga-tiga orbitals ni, dia berada pada jarak antara satu sama lain 90 darjah. Okey. Seterusnya, saya nak ingatkan juga, bila you guys lukis P orbital ni, sekali lagi, jangan lupa padam garisan paksi ni. Katalah you terlupa, you tinggalkan macam ni. Apa maksud dia ni? Ni, kalau you guys tengok dekat ni. Apa maksud dia ni? Maksud dia apa? Ini maksud dia orbital P yang 2 lobe tu dekat mana? Dekat bawah X. Dia bukan melalui paksi X, tak. Dia dekat bawah X. So salah lah. Sedangkan PX, PY dengan PZ ni, dia punya paksi itu, kita katakan seolah dia macam menembusi orbital. Okay, sebab tu kalau you guys lukis, kena padam ni. Dalam garisan dalam ni kena padamkan. So jangan tinggalkan. So pastikan you guys erase lah. Sebab kalau tak nanti dia akan memberikan maksud yang berbeza. Nanti kan orang salah faham. Sama juga dengan PY dan juga PZ. Okay. Tadi saya guna contoh Oden kan. Okay, dia macam ni. Kalau siapa yang mungkin agak sukar lah nak menggambarkan P orbitals ni, ada satu cara saya nak gunakan contoh lain. Okay, tadi saya guna contoh Oden. Kita gambarkan macam tu guys. P orbital ni dia macam apa tau? Macam apa? Macam ni. Apa ni? Sate. Ingat P orbitals, ingat sate. Kenapa saya gunakan sate? Okay guys, sate, daging tu dengan lidi, daging tu dekat mana? Bila kita cucuk sate, kita nak bakar sate, daging tu dekat mana? Tak kisah daging ayam tu. Lidi tu menembusi isi sate tu kan? Betul tak? Yeah. Tapi adakah bermaksud sate tu dia punya daging dekat atas lidi? Boleh tak? Tak boleh. Kalau sate daging dekat atas lidi, macam mana you nak bakar? Kan? You nak angkat pun tak boleh, jatuh. So macam tu juga dengan orbital P guys. So paksi tu kita gambarkan, paksi tu macam lidi sate tadi. So yang 2 lobes tu macam daging sate. Contoh sate ayam kan? Dia punya isi apa sate tu, dia punya meat dia tu. So paksi tu umpama lidi yang menembusi 2 lobes tu. Okay.
Oh lapar lah pula tengok sate ni kan. Sedap nampak sate ni. Okey, jadi itu satu cara lah kalau sebab saya suka contoh makanan sebab makanan ni dekat dengan kita kan. So that's why sambil-sambil kadang you makan tu, katakan kalau malam ni you beli sate contohnya, teringat tadi petang tadi belajar pasal orbital P, teringat balik kan. Okey lah tu kan. Okey, so macam itulah guys, satu analogi lah macam mana kita nak menggambarkan orbital P ni. Okey. So sekali lagi, so kalau kita nak lukis 3px kan, 3px maksudnya these two lobes mestilah berada along x-axis. Dia berada dekat paksi x. Tapi kalau 3py, dia dekat paksi y. Okey, ada dua lobes, berada pada paksi y, and then 3pz, dua lobes itu berada pada paksi z. So ni ada dikatakan, okey, 3p orbitals lah. Ataupun kalau samalah kalau contohnya kalau you nak lukis untuk 2p. So kalau you nak buat untuk 2p, dia kena lagi kecil lah daripada 3p sebab 3p lagi besar daripada 2p. Okey, dan ni pun sekali lagi saya ulang balik So dia macam ni tau. Kita tahu sekarang ni dia tak semestinya kita kata okey 3px m dia negative 1. It is not necessary. Boleh jadi 3px ni m dia kosong. Ini negative 1, ini plus 1, ataupun boleh jadi dia plus 1, ini plus positive 1, ini 0. So tak kisah maksudnya nilai m itu dia bukan merujuk pada mana-mana spesifik. Jadi kita tak boleh kata okey kalau 3px nilai m dia mesti negative 1. Tak, boleh jadi positive 1. Sebab yang penting dekat sini 3 values of m ni dia menerangkan apa? Dia menerangkan bilangan orientation. Itu saja. Dia bukan specifically py ke pz ke ada dia punya own m value, tak. So dia boleh jadi mana-mana nilai guys. Okay, so ini untuk cara nak melukis 3p. Okay, nanti guys boleh cuba sendirilah kan. Alright, seterusnya. Okay, so kalau kita tengok sekali lagi berkaitan dengan orbital p ni guys. Jadi macam ni tau. Guys, you guys kena ingat 3px, 3py, 3pz, these three adalah apa tadi? Tiga-tiga ni adalah apa? Guys, tiga-tiga ni adalah orbitals. Kan orbitals untuk subshell apa? Subshell apa? Come on. 3px, 3py, 3pz adalah orbital untuk subshell 3 itu adalah energy level N. Subshell untuk 3p. Sorry, orbital untuk subshell 3p. Tapi you guys kena ingat, walaupun kita lukis dia berasingan 3px, 3py, 3pz, tapi you guys kena tahu tau, tiga-tiga ni adalah pada nukleus yang sama. Nukleus yang sama. Maksudnya, nukleus yang dekat 3px ni adalah nukleus yang sama dekat 3py, nukleus yang sama dekat 3pz. Cuma kenapa kita lukis berasingan? Supaya kita nampak dengan jelas. Tapi sebenarnya guys, ketiga-tiga orbital dekat 3p ni, dia bercantum pada satu nukleus yang sama. Jadi kalau you guys nak tahu, sebenar-benarnya macam mana rupa bentuk orbital 3p. Orbital 3p ni sebenarnya bentuk dia macam ni. Cuma bila kita lukis secara berasingan. Kita lukis asing, 3px asing, 3py asing, 3pz asing supaya senang kita nampak. Tapi guys kena tahu, ketiga-tiga itu adalah pada nukleus yang sama. Okay, so I hope you guys are clear about this. Right, seterusnya, last, kita tengok pula untuk d orbitals. Ini sebagai penghujung lah untuk lesson kita pada hari ini. Okay, untuk d orbitals pula, kita dah bincang sebelum ni. So d orbital, value of L adalah 2. Kan? The value of L is 2. So kalau L is 2, maksud dia bila kita tentukan nilai M, so there should be 5 values of M. Kita ada negative 2, negative 1, 0, plus 1, plus 2. So daripada sini kita tahu apa? D orbitals ada 5 different orbitals. Di mana kelima-lima orbital itu akan mempunyai orientation yang berbeza. So daripada sinilah guys datangnya 5 ni. Kita ada dxy, dyz, dxz, dx squared, y squared, dz squared. Ada 5 kan? So 5 ni adalah orbital D. Okay, subshell D lah. Okay, yang terdiri daripada 5 orbitals.
Okay, dan 5-5 ni mempunyai orientation yang berbeza. Okay, kita tengok satu persatu. Okay guys, kita tengok the first four dulu. The first four. Untuk the first four ni, dxy, dyz, dxz, dx square y squared, these 4D orbitals ni mempunyai bentuk clover leaf. Okay, they have a clover leaf punya shape. So macam mana bentuk clover leaf? Macam ni. Dia ada 4 lobes. Kalau P ada 2 lobes saja. Tapi kalau D orbitals ni, the first 4 ni, dia ada 4 lobes. Dia ada 4 lobes. Okey, ataupun inilah yang dikatakan clover leaf tu kan. Dia ada 4 kelopak lah. Ada 4 kelopak. Okey, so itu dikatakan clover leaf shape. Cuma apa yang membezakan dxy, dyz, dxz dan dx square y square ni guys adalah macam mana kedudukan these 4 lobes dekat paksi. Itu yang membezakan 4 ni. Kita tengok satu persatu. Right. Okay. Dan kan tadi saya tunjuk ada 4 kan. Macam mana pula dengan yang satu lagi? Yang satu lagi tu dz square. Dz square lah the only d orbital yang dia lain sikit. Dia tak ada 4 lobes. Dia akan ada apa tau? Dia ada 2 major lobes. Lepas tu dekat tengah-tengah dia ada satu donut shape region at the center. Dia lebih kurang macam ni lah. Ini untuk dz square. Ingat guys, 4 sahaja yang ada 4 lobes. Okay, tapi dz square dia tak ada 4 lobes. Dia ada 2 lobes dan dia ada donut dekat tengah. Hari ni cerita makanan je kan. Daripada tadi oden, sate ni donut pula kan. Terus lapar. Okay, so ini adalah untuk dz square. Dia lain sikit guys. Tak apa, kita akan tengok sekejap lagi. Okay, saya tunjukkan macam mana nak lukis. Right, so kita start dulu dengan dxy. Okay guys, dxy. Okay, saya tunjuk untuk tiga-tiga lah. 3dxy, 3dxz, 3dyz. Nampak tak? Apa persamaan? Tiga-tiga ni ada 4 lobes. There are 4 lobes pada nukleus yang sama. Kan? Ada 4 lobes. Right. So apa beza dia? Beza dia adalah kedudukan. You guys perasan tak? Nampak tak kedudukan 4 lobes tu dekat mana? Kalau 3dxy, guys, dia punya 4 lobes itu, dia berada di antara x dengan y. Cuba you guys tengok dekat diagram tu. Benda you guys kena cuba lukis tau. Kalau you guys tak cuba lukis, memang you tak akan nampak. Okay, so kalau 3dxy ataupun tak kisahlah 3dxy ke 4dxy ke, as long as dia adalah dxy, the 4 lobes berada between x dengan y. Sebab tu guys, awal-awal tadi saya minta kita lukis paksi dulu. Kalau you guys tak lukis paksi dulu, dia akan ada masalah nanti. Okay, so itu 3dxy. So kalau dxz, nampak dekat mana kedudukan 4 lobes? Dia punya kedudukan dia between x dengan z. Nampak? Dia antara x dengan z. Itu 3dxz. Okay, maksudnya the 4 lobes lie in the xz plane. Maksudnya dia sama satah dengan xz. Kalau tadi 3dxy, 4 lobes tu sama satah ataupun same plane. Same plane with the x dengan y. Itu dxz. And lastly, okay, kita ada 3dyz. So kalau 3dyz, dia di antara y dengan z. Dia sama satah dengan y dengan z. Ini guys. So ini kalau kita tengok kat sini, nampak? So ini, dia di antara sini. Dia satah ini. Dia kedudukannya antara y dengan z. Kalau tadi 3dxz, dia antara satah x dengan z. Okey, kalau ni 3dxy, dia antara x dengan y. So nampak Itu dikatakan 3dxy, 3dxz, 3dyz. Okey. Ini the first 3. And then kita ada satu lagi kan, yang ada 4 lobes ni apa? 3d x square y square. Untuk 3d x square y square, dia lain sikit guys. Untuk 3d x square y square, dia punya 4 lobes itu, okay, dia macam dxy. Tapi dxy, 4 lobe itu antara x dengan y. Itu 3dxy. Tapi kalau 3dx squared y squared, 4 lobes itu bukan di antara x dengan y, tetapi dia berada along x and y axis. Macam ni. Nampak tak perbezaan? Tadi xy, dxy, 4 lobes itu antara paksi x dengan y. Dia di tengah-tengah, di celah-celah x dengan y tu. Tapi kalau 3dx square y square,
4 lobes ni dekat paksi X, dekat paksi Y. Ini pula kalau kita nak guna contoh makanan kan. Macam mana tahu? You ambil 2 cucuk sate, 2 batang sate tu, you cross dia macam tu. Letak dia cross macam tu. So macam tu lah dia katakan 3dx squared, y squared. Okay, boleh? So benda ni memang kadang-kadang ada yang susah nak nampak sebab dia, you kena visualize benda ni kan. And the best way adalah you kena lukis lah. You guys kena cuba juga lukis. Okay, nanti ada masa tu cuba juga lukis. Kan? Baru you akan tahu macam mana dikatakan bentuk-bentuk yang saya dah explain ni. Alright. And then kita sampai pada the last shape yang you guys kena tahu lukis adalah 3D Z squared ataupun DZ squared secara umum. Okay, nah DZ squared dia kita katakan dia lain sikit daripada keluarga D ni. Yang keluarga ahli keluarga D ni yang lain semua 4 lobes. Dia lain sikit. Dia DZ squared ni dia ada 2 lobes dan dia ada 1 donut dekat tengah-tengah. Macam mana rupa dia macam ni. Guys, yang lobes tu, 2 lobes tu ataupun 2 lobe ni dia dekat paksi Z. Okay, dekat paksi Z. And then yang donut shape ni guys, dia dekat mana? Dia dekat X dengan Y. X dengan Y. Ini pula kalau kita guna contoh makanan kan. Okay, serius ni. Saya rasa ramai dah mula rasa lapar ni kan. Okay, dia macam ni. Kalau 3DZ square ni dia macam ni. Sate, tadi sate tu, and apa you guys buat? You guys ambil donut, masukkan dalam sate tu. Faham tak? Ni kata ni sate tu, ni donut tu letak kat tengah-tengah macam tu. Kan? Ni sate, so ini donut dekat tengah. So macam tu lah. Macam tu yang dikatakan 3DZ square tu. Okay? Saya tahu mungkin ada kenapa pelik sangat bentuk dia ni. Kan saya dah beritahu sebelum ni kan. Ini actually adalah daripada graf taburan elektron. So untuk 3DZ squared ni guys, memang macam ni lah dia punya taburan elektron dia. Okay. So ni bukan something yang kita just saja reka-reka tak. Memang dia menghasilkan inilah dia taburan elektron untuk 3DZ squared. Okay. Macam mana cara nak lukis? Okay. Satu cara saya nak share. Nak lukis 3DZ squared ni, samalah. First, kita start dengan paksi dulu. Okay, satu cara yang mudah guys. Pertama sekali, kita lukis donut dulu. You nampak tak? Donut ni, apa yang menembusi donut ni? Paksi X dengan paksi Y. Nampak tak? Dia menembusi donut tu. Dia bukan di atas ataupun di bawah XY, no. Dia berada pada paksi X dengan Y. So, meaning that X dengan Y akan, macam ni, you ada satu donut. Nanti tak kisahlah donut apa you guys nak guna kan. Nanti ambil donut tu, cucuk 2 batang lidi, satu there and then cross satu lagi there like that. So you akan dapat macam tu lah XY tu. XY tu menembusi this donut shape ring. Okay, and then dekat Z ada apa? Dekat Z akan ada 2 lobes. Dan sekali lagi guys pastikan dekat donut tu you padam garisan tu supaya nak nampakkan dia 3 dimensional nak menampakkan paksi tu menembusi kan. Okay, and then dekat Z ada 2 lobes like this. So itu dia katakan 3DZ squared. Okay. Alright. So kena cubalah cuba lukis. Baru you guys akan tahu macam mana. Dia katakan 3DZ squared ni. Okay. Nah seperti mana juga orbital P tadi guys. Kita ada 5 orbital D ni kan. Sebenarnya kelima 5 orbital D ni dia bercantum pada satu nukleus yang sama. Dia berpaksikan pada nukleus yang sama. So walaupun dia berasingan 3dx squared y squared, 3dxy, 3dxz, 3dyz, 3dz squared, tapi all of these 5d orbitals dia bercantum pada satu nukleus yang sama. Sebab tu kita pisahkan supaya senang kita nak lukis. You guys tengok kalau kita gabungkan ke semua 5 orbital of D ni, nak tahu tak macam rupa dia? Macam ni guys. Inilah dia yang dikatakan rupa bentuk 3D orbital secara keseluruhan. Tapi kalau kita break down dia parts by parts ataupun orbitals by orbitals, itulah kita ada 5 tu. 3dx squared, y squared, dxy, dxz, dyz, 3dz squared. Okay? Nampak ni baru orbital D. Cuba kalau you guys bayangkan, you guys kena belajar orbital F. Orbital F ada 7 tau orbitals. So kalau kita tengok D pun dah, ya Allah kan, susahnya nak lukis. So bersyukurlah you belajar setakat D saja. Okay guys, jadi saya rasa itu sajalah untuk lesson kita hari ini. So insyaAllah I hope lepas ni semua dah
mahirlah dapatlah kemahiran itu macam mana nak melukis orbitals ni guys. So actually we have come to the end of this 2.2. Pada donat kat situ. Lagi saya letak donat kat situ. Okay, alright. So in the next lesson nanti guys, kita akan masuk kepada 2.3, di mana guys dalam 2.3 nanti kita akan mula membincangkan tentang electron configuration. Jadi itulah saya akan ajar pada you all. Okay, macam mana untuk kita nak melukis, kita nak menulis electron configuration. Okay guys, so itu saja untuk lesson kita pada hari ini. So sekali lagi terima kasih semua. Right, so kita akan jumpa lagi guys dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awesome. Jumpa lagi. Bye.